Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, Anjurang Doa Dung Bulu Gading. Terima kasih kepada moderator Ustaz Mang. Tidak lupa juga kepada pengikut ataupun pentelaki kitab muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala, wa yusannu an yabruza li awwali maqaris sanah wa yakshifa ghayra awratihi liyusibah. Maksudnya disunat bahawa ia beruz, muncul, memunculkan diri dia li awwali maqaris sanah, bagi permulaan hujang tahun. Jadi kalau hujang mula-mula turun, jadi lama dah hujang, tiba-tiba hujang turun, maka comelnya adalah kita keluar mandi hujang tersebut. Kita munculkan diri kita untuk hujang tersebut. Kerana dia? Kerana mengambil keberkatan daripada hujang itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, yang mana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hujang, Rasul akan sising kain dia sehingga kena diri dia kena hujang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut innahu hadithu ahdin bi rabbih, kerana hujang yang lama dak turun batu baru turun ni adalah baru lagi masa dengan Tuhannya. Maksudnya baru dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itulah sunat kita memunculkan diri pada permulaan hujang yang turun ketika lama tidak turun hujang. Katanya wa an yaghtasila aw yatawadda fi sayl, dan sunat juga dia mandi ataupun dia berwudu fi sayl, pada air yang mengalir. Air yang mengalir tak kira lah. Kalau air yang mengalir sana itu di celah-celah bukit ke ataupun mengalir lah, tak campur dengan benda kotor lah. Maka sunat kita mandi dan berwuduk daripada air tersebut. Dan sunat juga wa yusabbiha inda ar-ra'di wal barq. Dan sunat dia bertasbih ketika guruh dan kilat. Ketika dia dengar guruh, dengar kilat, sunat dia bertasbih. Bagaimanakah lafaz tasbih? Lafaz tasbih adalah subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Sunat dia bertasbih gitulah. Kalau dengar guruh, dengar kilat, bukanlah apabila dengar guruh, dengar kilat jadi tutup telinga, duduk bawah batas, duduk dalam bawah katil, nusuk dalam tandas. Bukan. Hak yang begitu, hak yang dituntut. Hak yang dituntutnya adalah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Tuhan yang sedang bertasbih oleh guru dengan memujinya. Begitu juga para malaikat sedang bertasbih kepadanya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya wala yatba'. Agak dengar, agak dengar. Sini hujan lepas. Apa? Katanya wala yatba'a. Wala yatba'a basarabul barq.
dan dia tidak mengikut akan pandangannya al-barq akan kilat. Jadi masa tubik kilat tu jangan dia tengok kepada kilat. Sebab dia sebab para salaf dulu dia tidak suka tunjuk kepada kilat. Kita kalau misalnya kilat, kita tengok mata kita pun tak apa nak comel. Maksudnya takut gosok mata. Baik. Jadi kita ada benda yang perlu dibuat. Yang perlu dibuat adalah kita bertasbih ketika kita bunyi kilat. Baik. Wa yaqulu 'inda al-matar, dan berkatalah ia ketika hujan, dia katakan Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ini di antara perkara yang sunat kita ucapkan ketika hujan turun. Baik. Ketika hujan turun, jadi kita kata Allahumma sayyiban nafi'an. Ini adalah hak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar qal sayyiban nafi'an. Jadi kita sekarang ni kita ada hujan. Ini hujan, maka kita beramal dengan hadis ni. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Apa maksud Allahumma sayyiban nafi'ah? Ya Allah, hujan yang mendatangkan manfaat. Hujan yang memberi manfaat. Jadi kita minta agar Allah Ta'ala turunkan hujan ni memberi manfaat kepada kita. Allahumma, i'rab dia, Allahu adalah munada mufrad alam. Mabni ala dham. Fi mahalli nasbin. Baik. Manakala min yang bertasydid itu dipanggil min yang ganti daripada ya haraf nida yang dihadaf. Asalnya ya Allahu tu asal dia. Maka buang ya, jadi gantikan ya yang dibuang dengan mim yang bertasydid. Jadi Allahumma. Sebab itulah Allahumma dengan makna ya Allah. Sayyiban, sayyiban i'rab jadi maf'ulun bih bagi fa'il yang dihadaf. Boleh kita kata Allahumma sayyiban nafi'ah ay ij'alhu sayyiban nafi'ah. Jadi sayyiban maf'ul bih nafi'an, na'a bagi sayyiban. Itu daripada segi i'rab lah. Baik. Lepas tu wa yad'u bima sya'. Dan dia berdoa dengan apa hak yang dia kehendak. Sebab di sana ada hadis. Walaupun hadis dhaif tapi tidak menjadi masalah lah. Kerana berdoa dituntut kepada kita secara tanpa dibataskan dengan waktu. Di sana ada hadis yang dhaif yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, yang mana dalam hadis tersebut menyebut bahawasanya ada 4 tempat doa mustajab. Antaranya adalah wa nuzulil ghaith, ketika turun hujan. Tapi hadis ni adalah hadis dhaif. Jadi kita berdoalah dengan apa yang kita kehendak. Doa tak kira lah, doa hak yang duniawi ataupun ukhrawi tak kira. Okey, itu ketika hujan turun. Manakala selepas daripada hujan ada pula perkataan hak yang dituntut kita kata wa ba'dahu ay wa ba'dal matar. Maksudnya sunat dia berkata wa yaqula ba'dal matar mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Dia diberi hujan kepada kita, diberi hujan kepada kita dengan anugerah daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Biar kita kaitkan benda tu dengan Allah, kerana pada hakikatnya begitu. Jadi pada tu hujan, kita katakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita dapat hujan ni adalah dengan kurniaan dan rahmat daripada Allah. Sunat kita katalah begitu. Hukum dia adalah sunat kita kata begitu. Wa yukrahu mutirna bi naw'i kadha. Makruh kita kata mana? Mutirna, kita diberi hujan binaw'i kadha, dengan waktu bintang sekian. Yang mana ada sebahagian daripada orang Arab ataupun orang Arab dulu ataupun sebahagian daripada manusia yang mana dia mengaitkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Tubik bintang ni turun hujan, tubik bintang ni turun hujan. Dia kata hujan turun dengan bintang ni dengan sebab bintang ni. Maka perkataan tersebut makruh. Perkataan tersebut makruh sekiranya dia tidak beriktikad bintang yang menjadikan hujan.
Tetapi kalau dia beriktiqad bintang yang menciptakan dan menjadikan hujan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan benda yang tak ada kepada dia, kalau dia beriktiqad begitu, dia beriktiqad bintang mempunyai mempunyai kemampuan qudrat ataupun kemampuan yang dapat taksir, memberi bekas, boleh menciptakan hujan, maka waktu bukan lagi makruh, bukan haram, sebab perkataan tersebut adalah perkataan kufur. Dia tidak boleh kita beriktiqad selain daripada Allah memberi bekas, tidak boleh. Baik. Jadi makruh kalau dia kata mutirna binawi kada. Kalau bahasa kita kok, oh kita hujan sebab ni sebab bintang sekian, sebab bintang sekian, tubik bintang ni sebab tu hujan. Tubik bintang ni sebab tu hujan. Baik, okey, dia kait dengan bintang saat itu, hukum dia adalah makruh. Baik, hukum dia adalah makruh. Tetapi kalau dia beriktiqad bintang saat itu yang menurunkan hujan, yang menciptakan hujan, hal itu bukan lagi makruh, bukan, hukum dia adalah haram. Di sana ada hadis yang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya, yang mana hadis tersebut adalah hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Maka maksudnya berpagi-pagilah sebahagian daripada hamba-Ku beriman denganku dan ada hak yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhaka mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun orang yang berkata kita diberi hujan dengan kurniaan daripada Allah dan rahmat daripada Allah, maka orang itu adalah orang yang beriman denganku, kata Allah Ta'ala, dan dia kafir dengan bintang. Dia kafir dengan bintang. Tapi wa man qala mutirna bi nawi kadza fadhaka kafirun bi mu'minun bil kaukab. Sesiapa yang berkata dihujang akan kami dengan sebab bintang sekian-sekian, maka orang itu adalah kafir denganku dan beriman dengan bintang tersebut. Baik. Cuma ulama sebut kalau dah dikata mutirna fi nawi kadza, tak ada masalah. Itu tidak makruh. Dia kata benda, diberi hujan kepada kami pada waktu bintang tersebut, itu tak ada masalah. Sebab diikat dengan benda, dia waktu. Fi pada. Kita hujan saat ni dalam waktu ni. Waktu tubik bintang ni kita hujan. Waktu tubik bintang ni kita tak hujan. Okey, ketika tu tak ada makruh. Yang tak boleh adalah dia kata mutir nabi, guna perkataan ba, sebab benda perkataan tu memberi waham. Memberi waham, perkataan tu memberi waham kepada perkataan kufur. Memberi waham, memberi suatu tanggapan yang salah. Tapi bukanlah beriktiqad begitu. Kalau beriktiqad begitu, maka jelaslah hukum dia adalah haram. Baik. Jadi kita ni dalam percakapan kita kena berhati-hatilah. Kita tidak boleh bercakap sesuka hati kita. Apa jua kiasan-kiasan yang kita nak buat, jangan sekali-kali kiasan saat itu memberi waham kepada makna yang salah. Walaupun tujuan kita benda yang betul. Kita kena elok diri kita duduk pada tempat yang boleh orang tohmoh kita. Mawadhi'ut tuham. Mesti kita kena elok diri kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya dan makruh juga wasabbur rih, maki angin. Maki angin, kerana angin ini adalah tentera Allah Subhanahu wa taala, maka makruh, tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita maki angin. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ar-rihu min rawhillah. Angin ini adalah daripada rahmat Allah Taala. Ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil azab. Kadang-kadang dia membawa rahmat, kadang-kadang dia membawa azab. Membawa rahmat, membawa hujan, kadang-kadang membawa azab. Baik. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Apabila mu melihat angin, maka mu jangan maki dia. Lepas tu was'alullaha khairaha wasta'idhu billahi min syarriha. Kena mohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan angin dan minta berlindung kepada Allah daripada keburukan angin. Baik, itu hak yang dituntut kepada kita. Jadi kita setiap benda hak yang berlaku ni sebenarnya ada apa hak yang syarak ajar kepada kita. Ada hukum hakam, ada perkara hak yang syarak tuntut kita buat. Contoh kalau kita tengok angin, bagaimana kita dengar kilat, bagaimana kita dengar guruh, bagaimana hak yang perlu kita kena buat. Ada belaka. Agama kita ni agama hak yang lengkap, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Katanya walau tadarraru bi kasril madar. Sekiranya mereka itu mudarat, maksud benda mudarat, jadi menyusahkan diri, menyusah habis tergelang ni, masuk air dalam rumah. Itu makna tadarraru. Bi kasratil madar, dengan sebab banyak hujan. Sebagaimana hak yang berlaku di tempat kita. Maka benda hak yang perlu kita kena buat, fasunnatu an yas'alullaha ta'ala raf'ah. Kita kena ingat, ada benda apa yang dituntut kepada kita buat. Apa yang dituntut kepada kita buat adalah sunnah. Yang sunnahnya adalah kita minta kepada Allah akan angkat hujan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Rasulullah masa hari satu ketika tu di zaman Rasulullah kemarau. Maka ketika Rasulullah sedang berkhutbah, datang orang Arab Badui. Dia khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya harta benda telah binasa, keluarga lapar. Maka mintalah Allah Ta'ala, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Maka terus Rasulullah berdoa dalam khutbah. Dalam semata tu hujan, selebat-lebatnya sampai ke seminggu. Minggu depan 5 hari pula, mari pula minta Rasulullah doa supaya Allah Ta'ala tahankan balik hujan. Baik, dan Rasulullah berdoa. Jadi apabila banyak sangat hujan sampai mendatangkan mudarat kepada kita, apa yang dituntut kepada kita adalah kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat hujan. Okey, itu kewajipan kita. Manakala terangkat ataupun tidak hujan, hak tu adalah urusan Allah. Apa hak yang kita dituntut adalah berdoa. Dan kena ingat, apabila seorang tu berdoa, Allah Ta'ala berjanji akan bagi. Ud'uni astajib lakum. Cuma Allah Ta'ala bagi tu kadang-kadang ain, zat benda yang dia minta. Kadang-kadang bukan zat benda yang dia minta. Bukan Allah Ta'ala jauhi dia daripada musibah. Baik. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk banjir, kita minta, dia akan tetap jadi banjir. Cuma Allah Ta'ala lindungi kita daripada musibah. Kita, keluarga kita daripada musibah. Orang yang tidak berdoa mungkin ditimpa musibah tersebut. Kita yang berdoa, Allah Ta'ala selamat. Ataupun yang ketiganya, Allah Ta'ala bagi ganjaran di negeri akhirat. Baik. Jadi apa yang kita buat adalah kita berdoa. Doa lagu mana? Okey, doa yang comel kita doa sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Benda yang Rasulullah doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunlah hujan saat itu hawalaina, sekitar kami. Wala alaina, bukanlah di atas kami, bukanlah memberi mudarat kepada kami. Baik. Adakah perlu sembahyang pula? Kang kasar sembahyang minta hujan. Ketika hujan tak ada, kita sembahyang minta hujan. Ketika hujan tak ada. Ketika hujan lebat, adakah sunat sembahyang pula untuk diangkatkan hujan? Katanya wala yusalla lidzalik wallahu a'lam. Tidak dilakukan sembahyang untuk lidzalika. Apa benda lidzalika? Ai likasratil matar. Baik. Wallahu a'lam. Okay, habis. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu bab pada menyatakan hukum orang yang meninggal sembahyang yang difardukan. Di sana benda wajib kita kena sembahyang. Ni lah sekali bab sembahyang ni. Sekejap lagi kita masuk bab lain pula. Nanti kita akan masuk bab jenazah pula. Ni lah dah bab sembahyang. Sembahyang istisqa. Jadi sebelum daripada kita masuk bab jenazah, maka pengarang kita nak bincang dulu ataupun nak bincang dulu berkenaan dengan hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Kita di tempat kita masih ramai orang yang tidak sembahyang, masih ramai tidak sembahyang di tempat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi hidayah kepada kaum kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengembalikan mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara yang baik. Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Baik. Katanya in tarakas salatah jahidan wujubaha kafar. Sekiranya meninggallah ia, kembali kepada seorang mukallaf, taraka ay tarakal mukallaf as-salata, sembahyang, maksudnya sembahyang fardu 5 waktu tu, jahidan wujubaha, hal kadang dia engkar akan kewajipannya sembahyang, maka jawab bagi in kafara, kufurlah ia. Jadi setiap orang yang engkar kewajipan benda yang disepakati oleh ulama benda tu wajib, dan benda tu termasuk dalam mimma ulima minad din bi darurah, daripada perkara yang diketahui daripada agama dengan cara mudah,
maka dia terkeluar daripada agama Islam. Antara kewajipan yang disepakati oleh ulama dan mimma ulima minaddin bi darurah adalah sembahyang fardu lima waktu. Budak tahu, orang tua tahu, kecil tahu, besar tahu, lelaki tahu, puan tahu, orang Islam semua tahu bahawasanya wajib kena sembahyang fardu lima waktu. Tiba-tiba diengkar kewajipan sembahyang fardu lima waktu, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Engkar kewajipan sembahyang fardu lima waktu, sama ada dia buat ataupun tidak, dia terkeluar daripada agama Islam. Apatah lagi kalau dia tidak buat. Kalau buat pun terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, di tempat kita jarang begini. Bukan tak ada, ada. Bukan tak ada, ada orang yang engkar kewajipan sembahyang sebagaimana golongan-golongan hakikat yang sesat yang mengengkar kewajipan sembahyang. Tetapi yang kebanyakan di tempat kita orang yang tidak sembahyang, bukanlah mereka engkar kewajipan sembahyang, tetapi kategori yang kedua, au kasalan. Kasalan adalah ataf pada jahidan. Dia tinggal sembahyang, dia saat itu adalah orang yang pemalas, kerana dia saat itu malah. Ketika itu qutila haddan, dibunuh akan dia kerana melaksanakan hukum hudud. Maksudnya di antara hukum hudud yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah adalah bunuh orang dok semayang. Orang dok semayang kerana malah bunuh. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Benda syarat-syarat dia, okey, nanti kita tengok. Sebab dia orang yang dok semayang tapi dia tidak ingkar kewajipan semayang, kena bunuh haddan kerana dia belum lagi terkeluar daripada agama Islam. Masih belum lagi terkeluar daripada agama Islam, masih lagi dikirakan Islam kerana dia tidak ingkar kewajipan sembahyang. Ini adalah pandangan majoriti ulama. Katanya sebelum daripada bunuh, baik, ada perkara-perkara yang perlu dibuat oleh pemerintah. Ini kewajipan kepada pemerintah. Pemerintah wajib dia mengambil berat tentang ibadat sembahyang kepada rakyat dia. Jadi pemerintah dia tidak bolehlah abaikan perkara tersebut. Jadi macam kita tengok sebelum daripada ni, apabila mula COVID, sebelum daripada ni mula COVID, maka kita tengok pihak-pihak pemerintah macam-macam badang berkemping siang malam agar manusia ataupun rakyat tak payah mari masjid, sebab bahaya COVID apa semua sekali. Okey, tak apalah, kita akur. Tetapi apabila buka dah masjid, kita dapati Allahu Rabbi semakin surang masjid. Orang berani dah semayang lah ni. Biasa je orang dah semayang Jumaat lah ni. Gata tepat kita tengok orang dah mari semayang. Sebab biasa dah tinggal semayang. Maka kempen kepada datang masjid lesu. Sepatutnya dia kena berlipat kali ganda. Kempen datang kepada masjid berbanding dengan kempen untuk tidak datang kepada masjid. Ini antara kewajipan yang diwajibkan kepada pihak pemerintah kena buat. Jadi kita orang yang mampu untuk bagi teguran, kita kena khabar. Kita kena khabar kepada pihak pemerintah supaya melakukan perkara tersebut. Sebab itu adalah kewajipan kepada dia. Orang yang betul-betul sayang kepada pemerintah adalah orang yang menasihati pemerintah agar pemerintah saat itu tetap berada di atas landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang suka mengiyakan semua benda yang pemerintah buat tanpa melihat benda tu betul ataupun tidak, hak tu sebenarnya adalah orang yang ingin membinasakan pemerintah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana hak yang mampu nasihat, kita kena nasihat, kita kena khabar kepada pemerintah supaya biar tingkatkan kempen manusia kepada sembahyang Jumaat. Sebab masih ramai orang yang tidak hadir sembahyang Jumaat setelah daripada mereka selesa dengan tidak datang Jumaat sebelum daripada ni. Itu menjadi kewajipan kepada kita. Baik. Dan antara kewajipan kepada pemerintah adalah melaksanakan hukum hudud kepada orang yang tidak sembahyang. Ini di antara kewajipan kepada pemerintah. Dia mesti kena melaksanakan hukum hudud kepada orang yang tidak sembahyang. Cuma ada syarat-syarat dia. Baik, ada syarat-syarat dia lah. Kalau misalnya pemerintah tidak boleh buat lagi hari ni, mungkin ada sebab-sebab tertentu yang dia tidak boleh buat, maka tak apalah, kita tidak perlulah menyalahi pemerintah. Tetapi mesti kena ada keinginan ke arah itu. Mesti kena ada keinginan ke arah itu. Baik, sebab ini adalah kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Baik.
Katanya was-sahihu qatluhu bi salatin faqat bi syarti ikhrajiha an waqti ad-darurah. Dan kaul yang sahih bahawa dibunuh orang yang tinggal sembahyang, qatluhu qatlu tariki salati kasalan bi salati, dengan satu sembahyang. Dia tinggal sembahyang pun bunuh, bukan mesti kena tinggal sebulan. Satu sembahyang pun bunuh. Nah tu pandangan yang sahih. Pandangan yang sahih, satu sembahyang ditinggal kena bunuh. Tapi ada syarat dia, bisyarti ikhrajiha an waqti ad-darurah. Dengan syarat dia mengeluarkan sembahyang daripada waktu darurah. Nah, kita kena tahu waktu darurah. Zuhur waktu darurah dia adalah waktu asar. Zuhur waktu darurah dia waktu asar. Kalau ditinggal sembahyang zuhur, selama dah habis lagi waktu asar, selama tu tak boleh bunuh. Kalau habis waktu asar, dia dah sembahyang juga zuhur, selepas daripada proses-proses tertentu, ada syarat nanti kita akan baca lagi, maka pihak pemerintah laksanakan hukum hudud, iaitu bunuh. Baik. Okey, benda yang perlu dibuat oleh pemerintah, wayus tetap diminta dia bertaubat. Okey, kita dapat takak orang yang tidak sembahyang. Okey, kita suruh dia sembahyang. Suruh dia bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, barulah tummatu rabu'uduhu. Kalau dia tidak bertaubat, barulah dipotong akan tekuk dia. Baik, kalau dia tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat, alhamdulillah selamat. Main tapi tak ada orang dah bertaubat, main kena bunuh ni. Malaikat jenis yang hati saat itu kerah pedas sungguh. Jenis hati saat itu hati iblis. Hati iblis memang tak terima sungguh kebenaran. Maka orang tu barulah sanggup kena bunuh. Baik, memang kita takut dengar. Tapi daripada sudut pelaksanaan, rasanya payah nak bunuh orang kena tinggal semayang Sebab orang tu takut kena mati, takut mati. Kok mana-mana pun dia semayang. Kan jadi gitu kan. Baik, tapi daripada segi hukum, kita kena sebut. Wa qila yunqasu bihadidatin hatta yusalli aw yamut. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi pandangan yang pertama kena kerat tekuk dia. Manakala pandangan yang kedua adalah sekejap okey. Jadi kata okey betul. Summa tudrabu unuquh. Kemudian dikerak akan tekuk dia. Kalau sekali dia tidak bertaubat. Tapi waqila kata qil bukan kerak tekuk, yunkhasu bihadidatin. Ditusuk dengan besi hatta yusalli aw yamut. Sehingga dia semayang ataupun dia mati. Tusuk dengan besi. Sama ada sehingga dia semayang. Kalau semayang okey berhenti ataupun dia mati. Tapi payah kita royak kadang-kadang benda yang hukum ni hukum begini, tapi daripada sudut pelaksanaan payah. Pelaksanaan nak jadi gini memang payah. Baik, macam kita katalah hukum hudud, antara hukum hudud adalah orang tu apabila dia berzina, apabila cukup 4 orang saksi mengatakan dia berzina dan saksi saat itu boleh diterima belaka, maka ada pelaksanaan hukum hudud. Payah nak berlaku ataupun nak sabit kesalahan seorang tu berzina dengan 4 orang saksi. Memang payah. Dalam sejarah payah. Melainkan orang tu zina depan orang ramai-ramai. Siapa nak zina depan orang ramai? Orang gila. Binatang je lah. Yang mana dalam sejarah yang pelaksanaan hukum hudud adalah apabila dia iqrar. Maksudnya orang yang berzina tu iqrar. Ma'iz. Dia iqrar. Dia mengaku. Begitu juga seorang perempuan daripada Puak Ghamidiyah saat itu dia mengaku. Jadi kalau nak tengok 4 orang saksi dia
masuk ke zakat dia dalam farak kena tengok, untuk mengelak daripada ada syubhat. Allah payah, siapa hok yang nak berzina gitu, siapa hok yang nak berzina gitu. Jadi hukum kadang-kadang ada, tapi daripada sudut pelaksanaan memang cukup payah berlaku. Sama juga dengan masalah semayang ni, memang ada hukuman bunuh dalam pelaksanaan hukum hudud kepada orang yang tinggal sembahyang fardu, tetapi nak buat saat itu payah. Maksudnya orang siapa kena bunuh kalau tak sembahyang, memang orang sembahyang. Memang orang sembahyang. Baik. Katanya wa yughassalu wa yusalla alaihi wa yudfanu ma'al muslimina. Apabila dia mati, dimandikan jenazah dia. Jenazah dia mandi. Lepas tu disembayang ke atasnya. Jenazah dia kena mandi sembahyang. Sebab dia orang Islam. Jadi apabila orang Islam, kita mandi macam biasa, kita sembahyang macam biasa. Lepas tu wa yudfanu ma'al muslimin, dikuburkan ataupun dikebumikan bersama dengan orang Islam. Wa la yuqmasu qabruh, dan tidak dihapuskan kubur dia. Jangan, tak perlulah hapus kubur dia. Maksudnya kita tanam mana tak payah kabur orang. Tak perlulah gitu. Buat macam biasalah. Buat macam biasa. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sembahyang ada perkara yang cukup penting dalam agama kita. Dan kalau kita tengok kepada hukum sembahyang memang cukup beratlah. Siapa kepada orang tinggal sembahyang saat itu, hukum dia adalah dibunuh. Sebab itulah kita jangan bermain-main dengan sembahyang. Sembahyang ini adalah salah satu daripada rukun Islam, setelah daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Dan kalau kita tengok kepada sejarah Nabi SAW, Nabi SAW mula-mula sekali rasa hajat selepas daripada seorang memeluk Islam adalah sembahyang. Mula-mula sekali. Apabila seorang itu memeluk Islam, maka mula-mula sekali rasa hajat adalah sembahyang. Dalam hadis yang diriwayat diriwayat oleh seorang sahabat Rasulullah, nama dia Tariq bin Ashyam. Tariq bin Ashyam menyebut, kana ar-rajulu idza aslama allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salah. Dulu apabila ada orang lelaki memeluk Islam, ni benda yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah, Rasul akan ajak dia sembahyang. Begitu juga ketika Rasul pesan kepada Mu'adz bin Jabal atau Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasul kata munggi kepada perkampungan ahli kitab, mula-mula museru kepada mereka itu kepada 2 kalimah syahadah. Museru mereka itu kepada 2 kalimah syahadah. Kalau mereka itu terima, mukabal lalu Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka itu sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Tengok. Benda yang mula-mula sekali Rasul ambil berat bila orang tu meluk Islam adalah sembahyang. Baik. Dan sembahyang adalah awal-awal ibadat yang akan dihisapkan di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi yawmal qiyamati salatu. Sembahyang yang mula-mula sekali. Dan perkataan yang akhir keluar daripada mulut Rasulullah sebelum daripada Rasulullah wafat adalah sembahyang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya, daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Ali, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Kalam yang akhir keluar daripada mulut Rasul adalah sembahyang. Kena jaga sembahyang. Kamu kena bertakwa, takut kepada Allah pada apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. Dan sebab itulah kita kena jaga sungguh sembahyang. Sembahyang ni adalah hubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat bermunajat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza qama ahadukum ila salatihi fa innahu yunaji rabbah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia bangun pada sembahyang, dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang adalah tiang kepada agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya, wa amuduhu salat, tiang kepada perkara itu adalah sembahyang. Sebab itulah kita kena jaga sembahyang. Kita kena jaga. Di zaman kita ni ramai orang tak sembahyang. Di zaman kita ramai orang tak sembahyang. Ni di tempat kita ni ramai orang tak sembahyang. Satu. Yang keduanya, hak yang sembahyang pula ada 2 pula. Kadang-kadang hak yang jaga sungguh, kadang-kadang tak jaga. Ada orang sebahagian tu bukan tak sembahyang, tapi sembahyang gitulah sembahyang ni. Tekah ada sibuk kerja sikit, biar qada. Tekah sibuk sikit qada. Dah lewat hari ni nak mesyuarat, tak apa kita qada sembahyang. Allah ngatuk ya kita qada dulu bangun pukul 7.30 pagi. Itu adalah benda yang salah. Tu dia tidak mengambil berat tentang sembahyang, sedangkan agama cukup mengambil berat tentang sembahyang. Itu adalah satu kesilapan yang perlu
perbetulkan. Itu menjadi kewajipan kepada ustaz-ustaz, pendakwah, pihak-pihak kerajaan untuk mengambil berat tentang pelaksanaan sembahyang oleh orang-orang awam, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya Kitabul Janaiz. Kita masuk dalam perbahasan baru. Kita habis dah bab sembahyang, kita nak masuk bab lain, bab jenazah. Kitabul Janaiz. Kitab pada membincangkan tentang jenazah. Baik, dia janaiz adalah jamak daripada mufrad dia janazah ataupun jinazah. Dia jenazah makna samalah. Cuma sebahagian daripada ulama mengatakan janazah adalah mayat yang duduk di atas pengusung, manakala jinazah adalah pengusung yang ada atasnya mayat. Bagi datah hak atas, bagi bawah hak bawah. Itu sebahagian ulama kata begitu. Janazah adalah mayat yang ada di atas pengusung, jinazah adalah pengusung yang ada atasnya mayat. Okey, nampak kan? Itu pandangan sebahagian ulama lah. Cuma maksud janazah di sini bukan pengusung, maksud janaiz di sini adalah jenazah mayat. Dia apabila seorang tu mati, kita ada dua, kita hidup lepas tu kita mati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati adalah untuk menguji kita, siapakah di kalangan kita yang elok amalan dia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, dan kita ketika Covid menyerang seluruh dunia, kita dapati ramai mana kawan-kawan kita yang meninggal dunia. Hak muda, hak tua meninggal dunia. Baik, orang ni mati, orang ni mati, orang ni mati. Dan kawan-kawan kita, rapat-rapat dengan kita, mati sebab Covid ni di zaman kita. Baik, dan ada pula orang yang mati melaju. Mati kerana jantung. Hak ni mati, hak ni mati, hak ni mati. Memang banyak. Dulu orang, sampai masa kita lah pula. Sampai masa. Baik, maka hak ni hak yang kita nak bincang daripada segi hukum. Kitabul Janaiz, kitab pada menyatakan jenazah. Katanya liyukthir zikral maut, hendaklah memperbanyak ia seorang akan ingat kepada kematian. Baik, jadi antara perkara hak yang dituntut oleh agama kita, kita kena perbanyak ingat kematian. Ingat banyak, ingat mati. Dia kalau kita ingat mati, maka hak laju-laju jadi tak laju. Hak dakwah maksiat jadi dakwah maksiat. Baik, hak laju-laju, hak larut jadi tak larut, nak mikir ke mati. Dia hak yang duduk larut, duduk suka hiburan, keagamaan dilupakan adalah kerana mereka tidak ingat mati. Sebab itulah antara perkara hak yang dituntut oleh agama adalah perbanyakkan ingat kepada kematian. Liyukthir dzikral maut. Di sana ada hadis Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min zikri hadhimil ladzat." Hendaklah kamu memperbanyakkan menyebut perkara hak yang memutuskan kelazatan, iaitu mati. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya. Baik. Jadi kita perbanyakkan ingat mati. Tapi ingat mati hak yang disunatkan kita perbanyakkan adalah ingat mati, maksudnya kita ingat kepada kematian, lepas tu kita ingat kepada apakah nasib kita selepas daripada mati. Itu bukan hanya semata-mata ingat mati, semata-mata ingat ke mati, nak bawa kereta laju lah. Bawa kereta laju, tu ingat sungguh mati. Dia bukan tu hak yang dituntut. Hak yang diutuk ingat mati yang membawa kepada kita membuat persiapan untuk menghadapi hari kematian. Hak tu hak yang dituntut kita memperbanyakkan ingat kematian. Kayak kita mikir seorang, aku mati kayak gini. Lepas tu benda nasib aku dalam kubur ni, aku tak ada orang bantu aku. Hak yang bantu aku adalah amalan aku. Harta benda aku tinggal belaka. Kawan-kawan aku tinggal belaka. Keluarga aku tinggal belaka. Habis kuat pakai kubur je, tu bukan sebahagian dia atau kita kubur. Lepas tu pakat balik belaka, tinggal kita bersama dengan amalan. Hak yang kalau amalan kita banyak baik, ada apa dah. Kalau amalan kita banyak jahat, Allahu Rabbi, aku memang buat amalan baik, tapi Tuhan terima ke tak? Bagaimana keikhlasan aku? Bagaimana hak yang aku buat betul tak bertepatan tak dengan tuntutan syarak? Jadi kita fikir lagu tu. Lepas tu kat gini aku dibangkit pula, Allah, lagu mana pula aku ni? Hak tu sebenarnya hak yang dituntut untuk kita ingat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu wa yasta'idda. Dan hendaklah dia bersiap.
hendaklah dia bersiap bitaubati, bersiap untuk kematian dengan bertaubat, sentiasa bertaubat. Bertaubat maksudnya taubah dengan makna sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waraddil mazalim, dan mengembalikan kezaliman yang dibuat kepada ahli dia, kepada tuang dia. Jadi kalau ambil barang orang, pulangkan kembali. Kalau tipu orang, benda atur balik benda yang kita tipu. Kalau ambil barang orang, atur balik. Kalau benda mengkhianati amanah, pulangkan balik barang-barang orang pun sekali. Itu maksud di waraddil mazalim. Baik, wal maridu akadu, dan orang yang sakit lebih kuat dituntut perkara tersebut. Orang sakit lebih kuat lagi, ingat kepada mati, bersiap dengan bertaubat, ingat kepada mati saat itu, perbanyakkan bertaubat, kembalikan kezaliman yang dilakukan kepada orang. Kalau orang tu orang sakit, sebab sakit ni adalah saudara kepada kematian. Baik, jadi lebih lagi kuat. Bukan ketika sakit saat itu duduk main game, duduk tengok layang filem lagi belah-belah sakit. Sakit nak mati layang cerita lagi. Tu dah comel lah begitu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa yurja'ul muhtadaru li janbihi al-aymani ila al-qiblati 'ala as-sahih fa in ta'azzara li dhiqi makanin wa nahwihi ulqiya 'ala qafahu wa wajhuhu wa akhmasahu lil qiblah. Okey, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita tengok soalan sekejap. Kalau sekiranya ada. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Okey, soalannya soalan daripada Kak Ros. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau perempuan boleh kau pergi kuliah surga? Ada orang kata tak boleh. Boleh tak Ustaz huraikan? Terima kasih. Jadi masalah surga, kalau surga saat itu dia bukanlah mengambil hukum masjid. Surga saat itu surga lah, bukan niat untuk jadikan masjid. Ya ada surga yang niat jadi masjid. Tapi walaupun nama di surga, lepas tu tak boleh lah. Orang hidup telang. Tapi kalau surga saat itu kekal di atas surga, bukan diniatkan untuk jadi masjid, maka boleh perempuan yang haid berada dalam surau tersebut. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara musafir lalu. Ingat musafir ilmu, musafir lalu. Sebab kita semuanya bermusafir di atas dunia ni. Bermusafir menuju ke negeri akhirat. Cuma musafir ni tak boleh qasar jamak sembahyang. Musafir itu lain. Imam solat isyak, saya solat maghrib. Masa imam bangun rakaat keempat, saya keliru, tak tahu nak buat apa. Saya pun niat mufaraqah, sah ke tak? Dan bagaimana apa patut dilakukan dalam situasi ini? Baik, jadi untuk imam sembahyang kita makmum sembahyang maghrib. Tok imam sembahyang isyak. Baik, jadi tok imam sembahyang isyak, tok imam 4 rakaat. Kita 3 rakaat. Okey, jelas kan? Jadi tok imam bangun rakaat yang keempat, kita tak boleh bangun dah sebab kita 3 rakaat. Lepas tu, apa yang patut kita buat? Okey, apa yang patut kita buat adalah niat mufaraqah. Jadi niat mufaraqah ketika itu dimaafkan kerana ada keuzuran. Jadi kita niat mufaraqah sebelum daripada kita bangun kepada tasyahud. Ataupun kalau kita tak mau niat mufaraqah, boleh kita tunggu imam. Tapi kena tunggu imam dalam sujud. Agar kita tidak menambah rukun dalam kita mengikut imam. Okay, boleh faham kan? Kalau kita bangun duduk tasyahud, jadi kita buat benda yang tidak dibuat oleh imam. Apa yang patut kita buat adalah niat mufaraqah ataupun kita tunggu imam dalam sujud. Tapi lama lah sujud. Tunggu dalam sujud. Main lama lah ni. Main ngantuknya tidur dalam sujud. Baik. Jadi boleh niat mufaraqah. Wallahu a'lam. Kita nak tegur cara mana kalau ada orang tak sembahyang. Lebih-lebih lagi orang yang biasa dengan kita. Tegur kan dia? Tegur tak payah marah lah. Mayang etek. Kayak gitu lah. Mayang etek. Tu cara dia. Cara kan macam dah kita dia rapat dengan kita kan orang yang biasa dengan kita. Pakak kita mayang etek. Allah, tua-tua nak mampu lele dah mudah mayang lagi. Belah-belah gurau lagi. Tak ada masalah, boleh je.
Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Muhammad Iman Imran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu Ustaz ada pun pasal sunat akad tangan selepas tahiyat awal bagi makmum masbuk walaupun bukan tahiyat awal kita. Sama juga ke sunat kita baca tahiyat akhir walaupun masa tu tahiyat akhir imam atau cukup kita baca tahiyat awal? Ya, sunat makmum baca tahiyat akhir kalaulah makmum tu ikut imam pada tasyahud akhir. Walaupun makmum saat ni tu makmum masbuk. Dan ana ada tulis masalah ni. Ana ada tulis. Tak silap ingat ana ada tulis masalah ni. Ya betul. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian kuliah talaki kita pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada Ustaz di atas jawapan-jawapan atas jawapan-jawapan yang telah ditanya oleh penonton kita pada malam ini. Mudah-mudahan memberi penjelasan kepada yang bertanya dan kepada semua yang mendengar, insya-Allah. Jadi untuk akhirnya saya nak minta Ustaz untuk baca doa, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join dan juga yang share pada malam ini. Jadi ada satu pengumuman sebagaimana yang berkhabar malam. InsyaAllah pada 3 dan 4 hari bulan ni kita ada buat karnival Jom ke Masjid peringkat Domloh Gading yang akan diadakan di Masjid Kampung Bukit Petiti. Bermula dengan Keng Anak Soleh pada waktu pagi hari Khamis sehinggalah pada Jumaat malam Sabtu program perdana, insya-Allah. Jadi kepada semua yang sedang dengar ni ataupun yang sedang menonton ni, sama-samalah jemput ke majlis karnival Jom ke Masjid peringkat Domloh Gading pada 3 dan 4 hari bulan 3. 3 dan 4 hari bulan 3 hari Khamis dan Jumaat, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang join pada malam ini, yang ambil bahagian, tanya soalan, share dan sebagainya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.